Baiklah, so hari ini kita akan belajar tentang graf positif dan negatif. Nama lain bagi graf ini adalah graf memesong dan graf imbangan. Kalau ikut dalam mungkin rujukan yang lain, mungkin nama dia berbeza. Maksudnya dekat sini mungkin nama dia memesong ataupun imbangan. Jadi yang kita akan gunakan merujuk kepada buku local publication. So sila buka surat 19 di mana 2.23 di mana graf bar positif dan negatif. Okey. Macam mana kita nak tentukan dia graf bar memesong atau graf garis memesong? Jadi secara asasnya semua graf adalah graf bar compound. Jadi anda kena rujuk kata kunci graf garis supaya menentukan ianya graf garis memesong atau tidak. So, kita tahu antara kata kunci yang kita boleh ingat adalah perkataan aliran. Okey. Seterusnya, ianya menunjukkan ada perubahan positif dan negatif di dalam teks. Hanya jika ada perubahan positif dan negatif saja. Jika tiada, maka ianya graf lain. So, mungkin ada graf lain lah. So, kata kunci memesong, peratus perubahan dalam bentuk peratus, unit dalam nilai peratusan, perbezaan, unit dalam nilai mutlak, perubahan, unit dalam nilai mutlak, kadar perubahan jika ada positif dan negatif, dan unit dalam nilai peratus. Dan yang terakhir sekali, membandingkan unit dalam nilai mutlak. So, ini contoh-contoh soalan. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan ketibaan pelancong mengikut beberapa negara asal ke semenanjung Malaysia bagi tahun 2004 berbanding dengan tahun 2005. Okey. So, apa kata kunci dekat sini? Ya, peratus perubahan. Seterusnya, berbanding. Okey. Maksudnya ada perbandingan dekat situ. Okey, seterusnya ini mudah. Berdasarkan petikan, sediakan graf garis yang sesuai membandingkan kadar ekspor Malaysia ke beberapa buah negara terpilih antara tahun 2010 hingga 2013. So, kita ambil contoh muka surat 21. Okey, muka surat 21 di mana berdasarkan petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan kematian peranatal di negeri-negeri terpilih di Malaysia antara tahun 2009 dan 2010. Okey. So, maksudnya dekat sini kalau kita tengok teks, bahagian peratus perubahan tidak diberikan. Yang diberikan cuma data-data tentang bilangan kes. Jadi kita kena cari. Macam mana nak cari? Slide seterusnya akan menerangkan macam mana kita mendapatkan peratus perubahan. Jadi kita ambil contoh Kedah. Okey, Kedah. Kita tengok mengira peratus perubahan. Macam cikgu pernah beritahu sebelum ini, tak, tahun, akhir. Tahu, tahun awal. Formula, tak tahu. Bagi, tahu. Formula, tak tahu. Okey, tak tahu, tak tolak tahu, bahagi tahu. Darab dengan 100. So, kita tengok balik. Sebelum ini, tahun akhir 355, tahun awal 340. So, 355 tolak 340 bahagi dengan 340. So, kita tengok 355 tolak 340 bahagi 340 darab dengan 100. Kita akan dapat 4.41%. Betul tidak? Betul. Okey. Dan macam mana nak plot graf? Tengok muka surat 21 apabila kesemua peratus perubahan ini
setelah kita dapat, so kita pergi kepada bahagian plot graf. Macam mana nak plot graf? Yang selalu cikgu ingatkan adalah takkan lupa uang pada tatapanmu. Takkan. Tajuk. So, tajuk kita kena buat dulu. Pastikan satu petak di sini dan satu petak di sini dikosongkan. Kita cuma guna petak yang pertama saja. Baris ini. Okey. Kemudian lupa label. Peratus perubahan kematian pranatal. Dan jangan lupa uang unit. Kemudian pada petunjuk. Dan selepas petunjuk, tempoh tahun. Tatapanmu selalu sumber. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk petunjuk 1, 2, 3. 3 petak. Okey, ataupun 1, 2, 3, 4. Ini kita buat garis. Kemudian kita kira 6 petak 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. Okey. Untuk graf garis bam mesong ni, kita bahagikan dia kepada 2. Okey, kita bagikan kepada 2. Maksudnya 3 baris, 3 petak, 3 petak. Okey, kenapa bagi 3 petak? Kita tengok kedudukan skala nanti macam mana. Okey, kalau dia lebih kepada positif, maka yang ini akan ke bawah sikit. Okey. Okay, kalau dia seimbang, maksudnya 3 di atas, 3 di bawah. Mungkin boleh 2 di bawah, 4 di atas. Ataupun 2 di atas, 4 di bawah. Kita tengok macam mana peratus perubahan yang kita dapat. Macam mana. Kemudian tahun, jangan lupa. Kosong. Okey. 6.84. Okey, 6.84. Yang ni jumlah tertinggi untuk positif. Bahagi dengan 3 petak. Okey, bagi dengan 3 petak. Okey, so kita nak bagi 2. Positif, negatif. Positif, negatif. Okey, so kita akan dapat 2.228. So kita bundarkan kepada 3. So kita dapat 3. Okey, so maksudnya 3, 6, 9. Negatif 3, negatif 6, negatif 9. Okey. So, yang pertama, kita ambil contoh Kedah. Contoh Kedah, 4.41 bahagi 3, kita akan dapat 1.47. Maksudnya, satu petak, 4. 1, 2, 3, 4 plot. Okey. Dan seterusnya, negatif 1.75 bahagi 3. Kita akan dapat negatif 0.5. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan seterusnya negatif 6.72. Negatif 6.72 bahagi 3. Kita akan dapat 2.2. Okey, 1, 2 petak, 1, 2. Okey. Dan seterusnya. Tada, so dapat dah. So, tinggal lagi petunjuk. So, kita buat petunjuk. Petunjuk. Okey. Yang pertama, Kedah. Okey. Warna lagi, warnakan ini, warnakan ini, warnakan ini, Pulau Pinang. Warnakan kuning, warnakan ini, Selangor. Warnakan ini, warnakan ini, kita akan dapat Sabah. Warnakan ini, kita akan dapat Sarawak. Warnakan ini, kita akan dapat Johor. Warna ini, dan yang terakhir, Negeri Sembilan. Okey. Kemudian dah habis semua, kita rasa dah lengkap.
semak semula. Semak semula, takkan lupa uang pada tatapanmu selalu. Kena ingat tu. Tajuk. Okey, tajuk. Label. Okey, unit. Kemudian pada, petunjuk, ada petunjuk. Okey, tempoh. Tempoh ada, pastikan ada tempoh ni juga. Kemudian yang terakhir sekali, sumber. Okey, sumber. Alright. So itu saja. Sekian, terima kasih.